Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk pemasangan EK2 Mini Sumo V2, okay, especially for special version yang kita beri kepada sekolah-sekolah dan individu yang khas. Okay, kita mulakan dengan apa yang berada di dalam kandungan kotak yang diberikan. Okey, pertama sekali kalau kita buka kotak, kita akan nampak beberapa kertas diberikan adalah stiker. Okey, ucapan terima kasih daripada sponsor. Mainly projek ni disupport oleh EK2 Wheels 3D print body, also sponsored and support by Sumo Z, Skandar Robotics dan Freelance Robot Club. Kemudian ada satu lagi kertas dekat dalam ni, di mana salah satu daripada tools yang digunakan untuk pasang adalah Allen key 2.5. okey. Allen key 2.5 diperlukan untuk pemasangan ni. Allen key 2.5 ni, kalau Allen key biasa dalam kurang daripada RM10 boleh beli kat kedai hardware, atau specialnya boleh beli yang Allen key yang digunakan untuk RC kereta type yang biasa main radio control kereta. okey. Ataupun kita dah tunjuk kat sini, boleh search kat Shopee, boleh beli jenis Allen key pertama sekali jenis A, atau jenis B, jenis set, ataupun jenis individual. Allen key 2.5 je yang diperlukan. Tapi kalau beli set senang, boleh pasang robot. Kalau ada pasang robot 1 kilo atau 3 kilo, dapat membantu kita. Kalau dah menceburi dalam robotik ni, baiklah beli Allen key set daripada 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dan 3.0. Dalam kotak yang diberikan ada EK2 Robot Sumo Maker Robot Sumo Controller. Okay. Hasil kerjasama Citron dan EK2. Dibekalkan juga skru dan spacer untuk motor, special rims, wheel dengan silikon, bersama Allen key dan set skru untuk ikat wheel ni. Okey, wheel ni disponsor oleh Sumo Z dari Turki. Macam biasa, kita ada Mini Sumo V2 body. Okey, special. Okey, kita akan terangkan kenapa dia special actually. Okey, then dibekalkan juga dua motor untuk starter version, penutup dan body. Bateri, okey, bateri 2 sel, lipo. Charger tidak dibekalkan, tapi charger akan kita tunjukkan contoh yang charger yang boleh dibeli daripada Shopee, harga dalam 12 ke 14 ringgit. Okey, sini ada satu contoh charger yang boleh dibeli, okey, di Shopee. Nanti kita akan bagi link. Okey, charger 2 sel lipo, just connect ke salah satu dan sambungkan ke USB charger 2A dan dah boleh charge bateri semasa bateri berada di dalam robot pun. Selain daripada tu, kita ada peralatan lain, okey, seperti wire untuk sensor lain dan wire ni. Okey, kita akan go through pemasangan selepas ini. Okey, mula-mula kita tengok tool yang diperlukan untuk pemasangan ni. So, kita perlukan gunting. Okey, kita perlukan Allen key 2.5 yang kita kena beli tadi. Dibekalkan Phillips screwdriver. Dibekalkan juga Allen key 2.0 bersama dalam plastik yang ada rim Sumo Z ni. Ada set screw. Okey, mula-mula kita boleh pasang dulu set screw ke dalam rim Sumo Z ni supaya dia tak hilang. Okey, masukkan sebelum dia di tengah, just masuk longgar je dulu. Buka silikon dan pasang set screw pada aluminium rim yang dibekalkan oleh Sumo Z. Okey, silikon boleh letak tepi dulu dan wheel boleh letak tepi dulu. Okey, mula-mula kita pasang line sensor dulu.
Okey, kita ambil skru Phillips yang paling kecil ni. Okey, kita pasang sensor, line sensor dekat bawah robot. Masukkan skru dan ketatkan. Dan kita pasang sensor, line sensor yang kedua. Okey, kalau boleh kita pastikan pasang secara lurus. Okey, kita keluarkan 4 skru daripada paket skru yang ada 6 pieces of screw dan 2 spacer motor ni. Okey, kita keluarkan Allen key skru M3 kali 25 ni. Okey, di sinilah kita kena menggunakan Allen key size 2.5 yang diperlukan tadi. Okey, dan kita akan pasang untuk bracket motor ni. Okey, untuk rujukan, pasang skru supaya dia timbul sedikit daripada body ni. Okey, untuk menunjukkan dia belum ketat lagi. Ini kita keluarkan sikit. Okey, dia timbul sedikit daripada body. Okey, menunjukkan dia belum ketat dan kita belum pasang motor lagi. Okey, keempat-empat skru M3 dah dipasangkan dengan kita timbulkan sikit kepala skru daripada bahagian bawah robot. Okey, ada terasa timbul sikit. Okey, 4 skru. Kita boleh teruskan dengan pemasangan motor pula. Ini motor yang diberikan. Okey, apa yang specialnya dengan Mini Sumo V2 Ikedo ni, because kita boleh upgrade motor yang lebih besar. Kita boleh guna motor yang kecil ni, dan juga kita boleh guna motor yang besar. Okey, motor yang besar ni untuk pertandingan dan dia lebih kuat daripada motor kecil yang diberikan ni. Okey, kita mulakan dengan pemasangan motor. Okey, sediakan motor 2 biji, and then sediakan juga spacer yang diberikan, spacer 3D print yang diberikan. Spacer ni guna untuk letak antara motor dengan bracket, sebab bracket ni juga boleh digunakan terus untuk memasang motor yang besar. Okey, seperti ini. Untuk motor yang kecil, pastikan pasang warna hitam menghadap keluar dan warna merah menghadap ke dalam robot. Pasang macam ni, letak terus dekat motor macam ni. Lepas tu sambil masuk dalam ni, masuk dalam lubang ni, kita pegang motor, masukkan seperti ni. Okey, spacer letak atas, letak dalam position ni. Kemudian pastikan juga macam tadi, warna hitam berada di belakang robot, warna merah menghadap ke hadapan robot. Okey, masukkan setakat yang saya tunjukkan ni. Okey, gearbox berada di luar robot. Kemudian kita ikat 2 skru ni. Okey, okey, pastikan pemasangan motor. Gearbox ni dia dalam 1 ke 2 mm keluar daripada body tepi ni. Okey, kemudian boleh ikat Allen key tadi sehingga ketat supaya motor tak boleh bergerak. Okay. So sekarang motor dah tak boleh gerak keluar atau ke dalam. Okey, dia dah ketat. So kita continue dengan sebelah kiri pula menggunakan teknik yang sama. Okey, perhatikan sini. Okey, dua-dua motor kanan dan kiri dah dipasang. Gearbox
1 atau 2 mm lebih keluar daripada body. Begitu juga dengan gearbox kiri, dia keluar 1 ke 2 mm tayar di kiri. Okey. Dan pastikan juga sama. Okey, perhatikan kat sini, wayar merah berada di hadapan, wayar hitam berada menuju ke belakang body, dan juga motor yang sebelah kiri juga wayar hitam berada di belakang, wayar merah berada di hadapan body. Okey, kita teruskan dengan pemasangan wayar pada main controller Maker Mini Sumo. Okey, kita mulakan dengan memasang wayar konektor untuk bateri. Okey, pastikan kita longgarkan dulu konektor bateri ni. Konektor bateri yang berada di tengah ni bertanda VB plus dan VB minus. Okey, VB minus, sambungkan wayar berwarna hitam. Dan ni wayar konektor untuk bateri dah disambungkan di bateri konektor terminal. Okey, VB plus warna merah, VB minus warna hitam. Kita boleh zoom kat sini. Okey, perhatikan sini. Okey, kita sambung VB minus ke wayar konektor warna hitam, VB plus kat sini kita sambung ke wayar warna merah. Okey, seterusnya kita akan sambung wayar untuk line sensor. Okey, kat sini ada wayar untuk line sensor kiri dan kanan. Dia bagi dalam satu, so kita kena bahagi dua dan potong. Okey. Okey. Untuk potong bahagi dua sebenarnya kita buat macam ni. Okey. Lepas tu kita kepitkan. Okey. Maksudnya dia sambung panjang. Okey. Bila kita dah kepitkan, kita boleh guna gunting atau cutter. Dalam kes ni just guna cutter dan potong. So sekarang kita ada dua wayar, okey, untuk sambungan line sensor. Setiap wayar ni di hujungnya kita kena jalurkan. Okey, wayar ni so dia tak keluar dia punya copper kan, so kita kena tanggalkan dia punya wayar supaya bahagi tiga. Okey, then kita kena jalurkan wayar ni. Okey, dalam kes saya menggunakan kuku untuk jalurkan dia. Okey, ini contoh kat sini. Okey, ni wayar dia belum dijalurkan. Boleh gunakan gunting ataupun lighter. Okey, bakar sikit ujung dan tarik. Tapi kalau dah biasa boleh guna kuku dan tekan dan tarik. Okey, so bila dia dah dijalurkan macam ni, lepas tu kita boleh pusingkan dia supaya dia lebih kuat wayar ni. Okey, sebab wayar ni halus. Okey, buat untuk ketiga-tiga wayar. Okey, selain kita jalurkan wayar, bagi orang yang dah biasa dia boleh jalurkan wayar just tarik je silikon atau plastik wayar ni, kulit dia, dan tinggalkan copper. Okey, selain daripada tu kita juga boleh gunakan penjalur wayar yang macam ni. Okey, dia ada saiz dia 1.0, 1.5, ataupun kita pun ada penjalur wayar khas, okey, macam ni. Okey, habis nak kena belilah. Okey, yang paling mudah bagi kita yang baru belajar adalah actually guna bakar hujung ni dan tarik tempat yang kita bakar tu. Okey, mungkin saya boleh tunjuk satu contoh macam mana kita nak bakar hujung dan tarik. Okey, kita mula-mula pisahkan wayar tu. Okey, kemudian bakar sikit hujung dia. Okey, lepas tu tunggu dia sejuk, and then kita tarik hujung dia. Dia jadi keras kan, wayar hujung dia. So dia dah menghasilkan, tinggal copper je. So kita pusing copper tu. Okey, panjang copper tu bolehlah lebih kurang 3 mm ke 5 mm panjang. Okey, kita dah jalurkan wayar ni. Sekarang kita nak masukkan wayar ni adalah untuk wayar
sensor lain atau edge sensor. Okey, untuk kita masukkan ke dalam konektor dia ni, okey, kita kena menggunakan satu lagi skru yang saya tak bagi tahu ni adalah precision screw minus. Okey, yang bersaiz kecil yang boleh muat dekat dalam konektor ni. Okey, dalam kes ni saya ada dekat kedai DIY precision screw minus ni. Okey, jadi daripada awal tadi kita tak bagi tahu pasal precision screw ni. So pastikan precision screw ni dia boleh masuk ke dalam konektor ni untuk pusingkan skru ni untuk ikat skru. Ni contoh precision screw yang kita boleh beli kat kedai RM2. Okey, kita dapat satu set precision screw plus minus kecil sampai besar. Okey, sorry, tidak dibekalkan tapi kena beli juga. Okey, dalam kes ni saya menggunakan precision screw daripada kedai DIY. Okey, saiz 2.0 atau saiz 1.5 yang kecil punya precision screw yang muat dekat konektor dia yang kecil ni. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, kemudian kita sambung wire untuk wire line sensor ni. Okey, untuk detect line. Okey, yang akan disambung ke sensor line yang dia berada di bawah robot ni. Okey, ada satu trik di mana yang tidak diberitahu adalah konektor ni, okey, kebanyakannya dia dah berada dalam keadaan mengikat wire. Okey, so apa yang kita buat adalah kita kena turunkan balik dia punya bracket tu. Okey, untuk turunkan balik bracket tu kita kena pusing counter clockwise sampai kita nampak besi pengikat di bawahnya dah turun. Okey, saya zoom in. Konektor edge left. So apa kita buat? Konektor ni kita pusing secara lawan jam. Perhatikan konektor dia turun. Okey, bila konektor dia turun dan dah terbuka, boleh berhenti. Okey, pusing lawan jam supaya konektor dia terbuka dan turun. Nampak Lepas tu satu lagi bahagian signal, pusing lawan jam dan konektor dia turun. Okey, bila kita ikat dia akan kepit wire tu. Okey, nampak bila kita ikut lawan jam dia akan buka, bila ikut jam dia akan kepit wire. Okey. Okey, kita buka dan kita sambung wire. Okey, nampak ni? Ni adalah konektor untuk edge left. Okey. Apa kita buat? Kita masukkan wire S adalah sensing warna putih. Masukkan di S. Okey. S dan ikut jam, ketatkan ikut jam. Okey, lepas tu masukkan merah. Dalam kes ni saya masuk dua-dua sekali, merah dan hitam supaya senang. Okey. Signal plus minus. Signal berwarna putih, plus berwarna merah, minus berwarna hitam. Kita continue dengan pemasangan edge right. Okey. Dekat sini edge left, so dekat sini edge right untuk satu lagi wire. Okey. Kepakkan ke bawah macam ni sebab dia nak pergi ke bawah robot. Sensor untuk detect pihak lawan kita bagi 3 je. Walaupun sebenarnya dekat board ni kita boleh pasang 1, 2, 3, 4, 5. Disebabkan ni starter kit, kita hanya supply dengan 3 sensor. Okey. Boleh beli lagi 2 sensor untuk robot ni boleh detect kanan, kiri, depan, 30 degree ke kanan dan 30 degree ke kiri. Dalam kes ni saya sarankan pasang depan 30 degree ke kanan dan 30 degree ke kiri. Okey. So, kalau kita buat adalah masukkan sensor terus ke board. Okey. Macam ni, okey. Dan boleh terus pasang dalam robot. Okey.
Okey, sekarang dah hujan, so mungkin anda dengar sedikit bunyi hujan dekat latar belakang. So kita tolak wire motor ke kiri supaya dia tak pergi ke belah hadapan. Okey, untuk pemasangan 3 sensor starter kit senang. Okey, sambungkan bateri dan bengkokkan wire bateri ke belakang untuk dia keluar daripada robot macam tu, untuk kita charge. Okey, letakkan bateri kat sini macam tu. The best is double-sided tape kan bateri ni untuk dia melekat kat body robot. Let me do that. Macam tu. Okey, kita dah lekatkan bateri dekat bahagian belakang robot, and then kita sambung konektor bateri dahulu. Wire balancing charger ni biar dia keluar di belakang. Okey, keluar di belakang robot. Kemudian masukkan wire yang untuk line sensor ni di dalam ruang kiri dan kanan untuk konektor line sensor. Dah masuk macam tu. Okey, kemudian kita turunkan ke bawah dan almost done. Okey, so sensor pun dah nampak. Okey, bateri dah pasang, charger konektor pun keluar untuk kita charge. Okey, kita sambung sensor line ni. Okey, perhatikan kat sini. Okey, sensor line ni dia ada ground, VCC dan out. Okey, actually dia mewakili minus plus signal. Okey, jadi boleh dikatakan sini minus is always on the right. Okey, masukkan wire ke dalam ataupun sambung dulu. Okey, minus is always on the right dan masukkan wire ke dalam. Kalau susah sangat, buka dulu sensor dan sambung dan masuk balik. Minus to the ground and putih ke out. Okey, okey, konektor untuk kedua-dua left sensor untuk line dan right sensor untuk line dah disambungkan. Sekarang hanya tinggal wire motor kiri dan kanan untuk disambungkan. Okey, seperti biasa kita kena pusing konektor ni secara lawan jam dulu untuk buka konektor dia. Okey, always pastikan kita sambung wire minus di belah dalam robot. Okey, okey, saya start dengan motor kiri. Okey, wire minus hitam sambungkan di belah dalam wire motor, konektor wire motor. Wire plus disambungkan di wire motor belah luar, konektor belah luar. Okey, okey macam ni. So motor kiri disambungkan dengan left motor punya konektor. Merah di luar. Okey, saya anggap sana luar. Okey, minus di dalam. Okey, dalam robot. Okey, untuk wire motor kanan, seperti kita cakap tadi, wire motor kanan disambungkan kepada konektor kanan. Okey, minus di dalam. Okey, dan plus di bahagian luar. Okey, ataupun MRB. Okey, so wire motor kanan dan wire motor kiri dah siap dipasang dan konektor untuk charger dah terkeluar macam ni. Kenapa kita keluarkan konektor charger ni? Okey, kita ada charger yang macam ni. Okey, walaupun bateri ada kat dalam robot, kita boleh sambung charger. Okey, dan boleh charge robot. Okey, okey, seterusnya dah siap dah. Okey, dah siap, dah nampak dah macam robot ni semua. Okey, kalau nak dibandingkan dengan Minisumo Ekedo version 1, kita boleh tengok kat sini. Version 1
memang jauh lah banding dia. Nampak motor tu dah nampak terkeluar wire, terkeluar, boleh nampak port, okey, dan sebagainya. Dan konektor untuk motor yang sangat kecil, okey. Dengan version 2 kita buat dia tertutup dan boleh upgrade ke Pro version dengan mudahnya. So pastikan version 2 juga ditutup sepenuhnya dan sangat handsome kalau saya nak bandingkan dengan version 1. Boleh juga konektor ni biar di dalam dulu. Boleh juga biarkan dia terkeluar macam ni, okey. Bergantung pada masing-masing, okey. Untuk charge, ambil skru yang dah dibekalkan panjang 20mm ni, self lock Phillips, yang menggunakan Phillips screwdriver, okey. Masukkan ke kiri dan kanan penutup dan boleh ikat. Sebab penutup ni juga adalah mengikat board yang berada di dalam robot tu sendiri, okey. Okey, kita continue dengan pasang aluminium wheel, okey. Kita dah tanggalkan silikon dia. Perhatikan ada kawasan rata dekat motor ni. Pastikan dia berada di luar. Kalau dia berada di dalam, kita try pusingkan dia untuk dia berada di luar, okey, ataupun berada di atas. So perhatikan sini kawasan flat area dekat shaft motor ni, okey, menghadap atas. Dan set screw ni juga kita dah masukkan pada awal tadi. So juga berada bahagian atas. So kita masukkan ke dalam motor tu, okey. Perhatikan kita juga kena ada gap antara plastik body ni dengan wheel ni 1 ke 2 mm. Tapi kalau boleh dapatkan 1 mm, okey. Kemudian ada gap antara 1 ke 2 mm, barulah kita ikat aluminium wheel ni. Okey. Untuk pastikan dia tak menyentuh plastik yang berada di bahagian tepi dia, kita try pusingkan wheel ni. Bila kita try pusing, dia smooth, maksudnya pemasangan wheel ni okey, okey. So mungkin tak ketat, sebab tu saya galakkan kita pakai Allen key. Sebab kalau kita pakai Allen key yang disupplykan oleh Sumo Z, Allen key ni Allen key murah, so kita tak boleh nak ketatkan, dia macam dah bulat, okey. So kalau kita pakai Allen key yang kita beli, kita boleh ketatkan dengan lebih kuat dan dia akan jadi strong. Okey, kita pasang yang wheel belah kanan pula dan kita try pusing aluminium wheel. Dia tak menyentuh body, main body plastik. Bila tak menyentuh, maksud dia, dan dia boleh free berpusing, maksud dia dah okey. So apa yang tinggal lagi hanyalah masukkan silikon, okey. Sekarang body K2 Mini Sumo V2 dah siap dipasang. So basically that's about it. Lebih handsome, lebih menarik. Compile program yang kami bekalkan, dan kalau boleh compile dan cuba upload. Dan untuk start robot, boleh tekan start. Kami akan sediakan delay maybe 1 second or 5 second, kemudian baru dia start. Untuk stop, ambil robot dan switch off. That's about it. Okay, enjoy the robot, explore ilmu, InsyaAllah. Okay, kami akan share juga beberapa tips yang lain dan juga tips untuk buatkan macam mana nak buat robot ni jadi pro version dan lebih baik daripada ni. Okey, yang ini pun dah okey dah, okey, dengan supply-nya aluminium wheel. So kalau kita ada semangat untuk mendalami ilmu, insya-Allah kita akan dapat lebih, dan kalau kita share dengan orang, kita akan dapat lebih lagi. Okey, jumpa lagi dan salam sejahtera dan assalamualaikum.